علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada subuh Jumaat yang penuh keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita ni diberikan peluang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang menunaikan sembahyang fardu subuh bukan di rumah akan tetapi di masjid. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita ni lakukan, setiap langkah kita ni daripada rumah hingga ke masjid ini, niat baik kita ni, ibadah-ibadah yang kita ni harapkan keridaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tu diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ni juga banyak sudah dosa kita ni daripada kita ni mula bangun tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tajuk tazkirah kita ni pada subuh hari ini adalah dosa menghalang penerimaan doa. Kita ni perhatikan dulu di dalam Al-Quran ada doa Nabi Sulaiman. Seperti yang kita ni sudah maklum bahawa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah kedua-duanya Nabi Allah. Dan bukan itu saja, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga merupakan raja bagi penduduknya, bagi umatnya, seorang raja. Kita ni perhatikan doa Nabi Sulaiman. Ia adalah contoh yang menarik yang dipersembahkan dalam Al-Quran mengenai dengan adab kita ni berdoa kepada Allah. Apa yang Nabi Sulaiman baca, Nabi Sulaiman memohon keampunan daripada Allah terlebih dahulu sebelum menyebutkan tentang intipati permohonan atau permintaannya yang lain. Sebelum berdoa meminta benda, especially benda keduniaan, Nabi Sulaiman memohon keampunan dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Di dalam surah As-Sad ayat 35, tafsirnya, qala rabbi ighfirli, kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku. Sebenarnya Nabi Sulaiman ini tidak ada berdosa, kerana para nabi semuanya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi Sulaiman berdoa ampunkanlah kesilapanku? Ia adalah sebagai pelajaran yang dapat kita ni ambil, sebagai pengajaran untuk kita ni, pelajaran untuk kita ni, supaya apabila berdoa, apatah lagi meminta benda-benda yang berunsurkan dunia, hendaklah kita ni mulakan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Selepas saja meminta keampunan, kata Nabi Sulaiman, kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan
yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Dia kerajaan yang baik, kerajaan yang baik adisan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpah kurnia. Ini surah Sad ayat 35. Kemudian ayat Al-Quran ini memberikan kepada kita ni satu petunjuk bahawa dosa seseorang seakan-akan berupaya menghalang doanya dari diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kerajaan yang terbaik. Selepas itu, sebelum meminta kerajaan yang terbaik atau sesuatu yang baik itu, ditakuti doanya tidak kena makbulkan. Sebab itu meminta keampunan daripada dosa. Jadi dosa seseorang itu boleh menghalang doanya daripada diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, antara adab yang baik ketika kita ni memohon sesuatu daripada Allah ni adalah kita ni dahulukan dengan permohonan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ni menyebutkan permintaan yang lain. Sama juga ketika kita ni sembahyang, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni. Kita ni dahulukan dengan di sana meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu Rasulullah pernah mengingatkan kita bahawa terjerumus dengan sumber haram berupaya menjadi penghalang yang menyebabkan doa seseorang itu tidak diterima. Artinya di sini bukan saja dosa kepada Allah, akan tetapi dosa kepada sesama manusia pun sama juga, mengambil hak orang lain, menganiaya, mengambil harta anak yatim, mengambil harta contohnya ahli keluarga, adik-beradik, diam-diam diambil. Mana saja yang penting ia punya sumber itu indah halal ataupun berupaya untuk menjadi penghalang yang menyebabkan doa seorang itu ghairu maqbulah, indah diterima. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan seorang laki-laki. Kata Rasulullah, seorang laki-laki ini yutilus safara asy'atha akhbara. Seseorang yang bermusafir dalam perjalanan yang jauh, ia dalam keadaan yang kusut, akhbara, berdebu, perjalanan yang jauh. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkatkan kedua tangannya, arti menadah tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini kata Rasulullah. Seorang itu berlayar, perjalanannya jauh, dalam keadaan yang kusut, berdebu, kemudian berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Sedangkan makanannya haram, minumannya pun haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun haram, wa ghudhiya bil haram, dan dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah, maka kalau macam itu keadaannya, macam mana doanya akan diterima? Rasulullah bertanya, tapi dalam masa yang sama bertanya itu bukannya menginginkan jawapan, tapi sebagai di sana membagi tahu indirectly macam mana akan diterima doa kalau sekiranya makanannya pun haram, minumannya pun haram, pakaiannya haram, dan apa saja yang didapatkannya itu daripada sumber yang haram. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika menghuraikan ayat ini, yaitu ayat mengenai dengan Nabi Sulaiman berdoa tadi, minta keampunan dulu, sedangkan Nabi Sulaiman seorang yang maksum.
Selepas itu berusaha meminta kerajaan yang baik. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan bahawa doa ini mengandungi pengajaran bahawa kita ni seharusnya memulakan doa mengenai urusan keagamaan dahulu. Walaupun ada permintaan untuk dipermudahkan di dunia ni, minta sesuatu, tapi di sini ayat ini mengandungi pengajaran kita ni sepatutnya memulakan doa ni mengenai urusan keagamaan dahulu sebelum memohon permintaan dunia. Kata Imam Ar-Razi, dallat hadhihi al-ayatu ala annahu yajibu taqdim muhimmat din ala muhimmid dunya. Ayat ini menunjukkan bahawa wajib bagi kita ni mendahulukan keutamaan agama dahulu sebelum menyebut tentang perkara urusan dunia. Jadi oleh yang demikian kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada adab-adabnya. Kita ni mulakan dengan pujian, kita ni mulakan dengan menyebut nama Allah seperti di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dimulakan dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Selepas itu diajarkan juga untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana semua ni yang kita dimulakan dalam doa kita ni sama ada pujian dan juga salawat itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan isinya pun diterima macam mana permulaannya diterima. Kemudian mohonlah keampunan daripada Allah dahulu sebelum kita ni menyebutkan permintaan kita ni, apatah lagi yang berunsurkan dunia. Semoga Allah membimbing kita ni sentiasa ke jalan yang benar. Ihdina siratal mustaqim. Jalannya yang benar, yang diridai, bukannya jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Itu saja yang ingin disampaikan pada subuh hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita ni. Bolehlah kita ni amalkan sunnah Nabi Sulaiman dan juga ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab-adab dalam berdoa, dan kita ni jauhkan daripada perkara-perkara atau sumber-sumber yang haram daripada memasuki di dalam kelompok kita ni ataupun keluarga, ahli keluarga kita ni. Itu saja akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.